وصلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا يا رب العالمين. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama mengisi ruang waktu di antara maghrib dan isya dengan majlis ilmu. Dan kita akan sambung pengajian kita iaitu mengenai ringkasan kitab Al-Kabair, iaitulah ringkasan mengenai dosa-dosa besar. Sampai ke dosa yang 27, iaitu menyakiti dan memaki orang Islam. Sampai buka surat ke 151. Betul. 151 kita sambung ni hadis bawah tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa hasbu mri'in minasy syarri an yahqira akhahu al-muslim. Yang bermaksud iaitu seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Maksudnya kita ni, walaupun kita ni tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan kekeluargaan, tetapi kita ada satu lagi hubungan, iaitu hubungan seagama, sesama Islam. Kita juga dinamakan saudara, hak sesama Islam, sesama muslim, iaitu seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang Islam itu adalah bersaudara. Dia tidak boleh menganiainya, mensia-siakannya dan menghinanya. Dia tak boleh menghina muslim yang lain atau mensia-siakannya ataupun menghinanya. La yahqiruhu, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. Yakhdhuluhu ni dia maknanya dia mensia-siakannya. Wa la yahqiruhu dan menghinanya. Wa hasbu mri'in minasy syarri an yahqira akhahul muslim. Memadailah bagi seorang muslim mendapat dosa apabila dia menghina saudaranya muslim yang lain. Riwayat Muslim. Jadi hubungan di antara seagama kita kena jaga. Tetapi di dalam dunia ini kita nampak orang Islam itulah sendiri yang menjatuhkan sesama Islam, menganiayai orang Islam yang lain. Bukanlah orang
Orang kafir tak apalah, dia memang dah kafir dah. Kalau dia anak ni tak apalah, kita kata orang ni kafir, patutlah kan. Tapi kalau orang Islam itu sendiri yang menganai orang Islam yang lain, nampaklah dia tu tidak berpegang kepada agamanya. Banyaklah kalau kita belajar sejarah-sejarah khilafah Islam dulu, banyak kejatuhan yang disebabkan oleh penganiayaan ataupun permasalahan dalaman orang Islam itu sendiri, sesama mereka. Lepas itu barulah kuasa luar yang menjatuhkan kerajaan Islam itu. Sebabkan di dalamnya itu lemah, mula pada dalam itu sendiri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Yakni memaki orang Islam itu adalah fasik, berdosa. Sibabul muslimi fusuqun, iaitu satu dosa. Memaki orang Islam pun salah. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi mereka itu adalah kafir. Wal a'yadu billah. Berperang sesama orang Islam, sesama seagama kita itu adalah kafir. Itu riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Janganlah kita berperang, bergaduh sesama kita kalau boleh selesaikan masalah dalaman kita itu sendiri. Kadang-kadang kita nak selesaikan masalah orang Islam itu, kita ambil orang yang bukan Islam, orang kafir, untuk selesaikan masalah orang Islam. Takkanlah tak ada orang yang cerdik pandai di dalam Islam itu, yang agama Islam kan. Nak ambil juga orang kafir, nak selesaikan urusan orang Islam. Ulama kata tak boleh kalau kita ambil orang kafir untuk uruskan hal ehwal orang Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, wanita si fulanah itu bangun malam bersolat dan pada siang hari dia berpuasa, namun dia menyakiti jirannya dengan pertuturannya. Ada seorang wanita ni, dia ni sangat kuat beribadah. Seorang yang abidah, yang selalu beribadah kepada Allah siang dan malamnya. Dia bangun malam bersolat, bertahajud, siang hari pula berpuasa. Qiyamul lail wa siyamun nahar. Dia berpuasa qiyamul lail di malam hari dan berpuasa di siang hari. Banyaklah amalan-amalan dia. Tetapi ada satu dosa yang dia buat, iaitulah dia ni suka menyakiti jirannya dengan pertuturannya, percakapannya. Tu kalau maki kata, ada sajalah kan, manusia ni ada saja yang tak kena yang dia nak kata ni. Dia cari, kalau dalam 100 yang baik itu adalah 10 yang baik itu ada satu saja yang tak baik, dia akan tengok yang satu yang tak baik. Itulah yang dia serang, yang satu itu dia tak nampak yang selainnya. Dengan pertuturannya itu dia menyakiti jirannya. Nabi SAW bersabda, qala la khaira fiha hiya finnar. Yakni tidak ada gunanya pada semuanya itu selama dia menyakiti jirannya. Tak ada gunalah segala amal ibadahnya, tak ada guna. Pasal apa? Kalau dia menyakiti orang, buat tak baik kat orang, segala amalan perbuatannya itu boleh ditarik balik. Orang yang last sekali dia kena bagi kepada orang yang dia kata dia ketuk tu, selagi dia tak minta maaf lah.
Jadi orang yang kutuk dia tu tak memaafkan dia, maka selagi itulah dosanya itu ada. Dia tergolong dalam golongan ahli neraka. Wal'iyadzubillah lah. Kita tak mau tergolong di dalam ahli neraka walaupun sekejap. Tak macam orang Yahudi, dia kata lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dia kata kami tidak akan masuk neraka ini melainkan hanya beberapa hari sahaja. Orang Yahudi kata. Mereka tahu mana kata masuk neraka tu beberapa hari sahaja. Andaian mereka sahaja. Kata sat je tak apa. Masuk neraka bukan lama pun. Kalau orang beriman, last sekali akan masuk ke dalam syurga juga. Memanglah fahaman ahli sunnah wal jamaah kata, last sekali orang yang ada iman di dalam hatinya, last sekali walaupun dia seorang yang fasik, seorang yang selalu berbuat dosa, setelah habis sisaan sekadar dosanya itu, last sekali dia akan masuk ke dalam syurga. Tak tahulah berapa ribu tahun lamanya, bukanlah sekejap. Kalau di dunia ni pun kita nak bakar dia ni, cucuh di tangan itu pun 5 minit pun tak tahan dah. Pegang kata apa, kena exhaust motor kan, pak terkena kaki tu, sat aja kan, dah naik apa tu kan, bekas ada bakar tu, panasnya. Pegang enjin kereta ke apa semua tu panas dah. Masa dia panas tu kena tunggu sat sejuk, barulah boleh ni. Tu di dunia. Kalau akhirat duduk kita terjun terus di dalam api. Manusia ni walaupun dia hebat ke mana pun, mustahil dia boleh duduk di dalam api. Kita kata kemungkinan besar dia akan mati, melainkan ada Allah bagi selinangan, Allah yang selamatkan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud dia masukkan, dia melastiklah kan, masukkan Nabi Ibrahim itu ke dalam api, masuk terus ke dalam api itu Nabi Ibrahim. Tapi api itu bukanlah api itu yang membakar, tapi Allah hakikatnya Allah yang membakarnya. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah kata, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wassalaman, dan selamat. Bukan saja sejuk. Kalau sejuk sangat pun macam ketuk ais tu kan, di kutub utara tu, kalau sejuk sangat kita tak pakai baju sejuk tu, kemungkinan kita akan mati, kerana paras sejuk dia tu bawah kosong. Maksudnya negatif 2 ke negatif lah, bawah paras kosong. Badan kita tak boleh tahan, sejuk sangat pun tak boleh tahan, panas sangat pun tak boleh tahan. Ni masuk terus dalam api, badan kita tak mampu menahan kepanasan api itu. Tu di dunia. Di akhirat ini 70,000 kan, berapa ribu kali ganda api di dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawikum. Yakni sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di kalangan kamu, dan hindarilah daripada membicarakan keburukan-keburukan mereka. Riwayat Hakim. Iaitu apabila seorang Islam yang telah meninggal dunia, walaupun seorang dia itu seorang yang fasik, yang selalu mengerjakan perbuatan dosa, kita kena sebut kebaikannya.
Lepas tu kita selepas kita sembahyang mayat kan, kita kata, apa pandangan kamu atas ini mayat? Baik. Semua kita baik. Ada dah kata jahat tu ni. Tak ada, semua kita baik. Walaupun kita tahu dah ni macam-macam lah kan. Pencuri yang dia ni seorang yang sukalah gaduh dengan orang ni. Ada saja masalah, berkelahi saja dia ni. Suka cari pasal dengan orang, macam-macam lah. Tetapi kita hanya melihat kebaikannya. Segala apa yang dia buat kat kita, halalkanlah di dunia ni. Janganlah sebutkan keburukan dia tahu dah masa dia hidup ni macam ni, tak payah. Jangan sebut keburukannya, sebut kebaikannya. Kalau kita kutuk orang mati pun, selagi mana kita tak boleh dah minta maaf kepada orang yang mati tu. Nanti kalau akhirat nanti dia tuntut kat kita nanti macam mana kan? Dia dah mati lah. Jadi kita ambil iktibar sahaja segala apa yang dia buat tu, kita ambil iktibar pengajaran. Janganlah dia kata dia ni macam ni kan. Janganlah kita menghina orang yang telah meninggal dunia. Tu sesama, kena jaga hubungan sesama Islam kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallahi wa laysa kadzalik illa hara alaih." Barang siapa yang menuduh orang lain dengan tuduhan kafir, ataupun dia mengatakan wahai musuh Allah, ya aduwallah, kata musuh Allah ni orang kafir lah. Padahal dia tidak begitu, melainkan hal itu akan kembali kepada orang tersebut, orang yang kata, orang yang mengucapkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada hadis yang lain, man kaffara musliman faqad kafar. Barang siapa yang kata mengkafirkan orang Islam yang lain, maka dia telah kafir. Dia ni tahu tak, sembahyang pun tak, mencuri macam-macam lah, berzina lah apalah, dari kafir lah ni, bukan orang Islam lah ni. Jangan kita kata macam tu lagi. Setiap dosa yang ada di dunia ni melainkan syirik kepada Allah, semuanya Allah boleh ampun, melainkan dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Kita jangan tuduh kafir lagi. Dia tu hanya berbuat dosa, dia tak keluar daripada Islam lagi. Dia tak kata pun aku ni nak keluar dari Islam, aku ni nak murtad. Tak lagi kata macam tu. Tak zahir lagi kata dia tu kafir. Jadi janganlah kata mudah sangat mengkafirkan orang. Ancaman terhadap orang yang membuat kerosakan dan suka berkelahi. Orang yang suka membuat kerosakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirlah kerosakan di muka bumi itu adalah disebabkan tangan-tangan manusia. Manusialah yang menyebabkan kerosakan di muka bumi ini. Bukanlah kambing, lembu, binatang yang lain-lain, tumbuh-tumbuhan. Semua ni adalah tangan manusia. Lembu tu ataupun harimau tu, walaupun harimau tu adalah raja hutan lah, kata kan? Binatang lain pun semua takut dengan dia. Manusia pun takut lah kalau jumpa harimau ni. Kalau jumpa harimau lah hutan tu, jalan seorang dulu kan, hutan, lepas tu jumpa harimau nak buat apa? Nak lari ke nak tunggu kat situ, ataupun mengucap siap-siap kan? Tak tahulah. Kata tak tahulah, lah kali kata kalau lari pun dia terkamai kan.
Akhirnya kita mengucap lah, ngapi lah. Kalau ada pisau tu, buat keluar lah siap. Kata tak apa tu berserahlah kepada Allah. Tetapi manusia itu dah boleh melawan dengan akalnya, itu dah boleh lawan dengan harimau. Ya, walaupun harimau tu kuat, mempunyai taring yang tajam, gigi yang tajam. Tetapi manusia dengan akalnya dia boleh lawan dengan harimau. Dia boleh tembak senapang ke, tembak apa pelali tu kan. Nah tadi harimau tu pun jatuh pingsan, mampus. Manusia dah boleh lawan dengan segala yang ada di dunia menggunakan akalnya. Boleh membuat bangunan yang tinggi, macam-macam. Sebab itulah segala apa yang ada di dunia ni, rosak ke baik ke, adalah disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri yang Allah anugerahkan akal kepada mereka. Ancaman terhadap orang yang membuat kerosakan dan suka berkelahi. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna asy-syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fi at-tahrisi bainahum." Yakni sesungguhnya syaitan telah berputus asa daripada menarik orang-orang yang menyembah Allah untuk berpaling kepada menyembahnya di semenanjung tanah Arab, fi jaziratil Arab. Tetapi dia berjaya untuk memporak-perandakan di antara satu dengan yang lain. Dia gagal nak menyesatkan manusia itu supaya berpaling daripada menyembah Allah di Jazirah Arab. Jazirah Arab ni maksudlah Arab Saudi, Iraq, Mesir, sebagainya kan. Sekitarnya itulah Jazirah Arab itu. Tetapi dia dapat memporak-perandakan, dapat menjadikan mereka itu saling bertelingkah, berkelahi, bertelagah sesama mereka sendiri. Sebab itulah kita tengok di antara negara-negara Arab itu, mereka tidak bersepakat, masing-masing dengan fahaman yang sendiri. Baru ni kita tengok ada yang menjalinkan ataupun membuat hubungan kerjasama dengan Israel. Ada yang buat hubungan kerjasama, ada yang tidak. Beberapa negara Arab nampak dekat situ mereka tidak bersepakat. Kalau kita tengok Israel itu dikelilingnya semua negara Arabnya, dikeliling Israel itu. Kalau kita kata logik akalnya, kalau Arab sekeliling itu, negara-negara Arab itu berpakat, kita sat saja Israel itu musnah, sat saja mereka hancur. Tetapi mereka saling bertelagah sesama mereka, tak sepakat. Maka Israel tetap wujud ada sehingga kini. Bahkan mereka cuba meluaskan daerah jajahan mereka. Luaskan jajahan ikut dan padahal kalau ikut undang-undang dunia sekarang ni kita tak boleh menambahkan jajahan kita. Tak boleh dah nak macam dulu kan, nak peluas jajahan, serang negara ni tak boleh, sebab terikat dengan undang-undang dunia. Tetapi Israel dengan pelbagai dakwahnya, dengan ada apa, hubungan baiknya dengan Amerika, macam adik-beradik lah Israel dengan Amerika ni, maka dia boleh buat apa yang dia suka. Disebabkan orang Islam itu sendiri yang bertelaga. Arab sendiri pun tak bersepakat. Jordan dekatlah dengan Palestin, Syria, Arab Saudi berdekatan dengan Palestin. Tetapi mereka kata biarlah, urusan aku, hampa.
Jadi aku selamat sudah. Macam tu lah. Sebab itulah ada hadis saya tak ingat, kata kebangkitan Islam nanti bukanlah dari golongan orang Arab sendiri yang akan bersama dengan Imam Mahdi, iaitu panci-panci dari timur. Kemungkinan kita kan, orang Melayu ni yang bersama dengan Imam Mahdi nanti, Indonesia ke, yang berpegang teguh dengan Islam. Kita selamatlah, tak buat lagi hubungan diplomatik dengan Israel kan. Tak buat lagi, di belakang tu tak tahulah. Tapi secara jelasnya tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab itulah kebangkitan Islam bukanlah berpunca di kalangan, bukan bermula di kalangan orang Arab itu sendiri. Ada pandangan macam tu. Jadi syaitan ini telah gagal nak menyebabkan orang murtad daripada agama Allah, berpaling daripada menyembah Allah di Jaziratil Arab, di semenanjung tanah Arab. Tetapi dia berjaya menjadikan mereka itu saling bertelingkah sesama mereka, saling bergaduh, tidak bersefahaman. Bahkan di Iraq tu kita tengok fahaman Syiahnya, Sunnahnya. Bahkan di Iraq majoritinya adalah Syiah, padahal dulu adalah Sunnah di Iraq. Mereka nak sembahyang apa, macam-macam lah kan. Dia ada batu daripada Karbala kan, kena batu tu mereka buat bulatnya tu, sujud atas tu. Bahkan khutbah mereka, masjid-masjid mereka pun Syiah semuanya di Iraq. Itu fahaman mereka. Syiah pun bergaduh dengan Sunnah, berperang sesama mereka. Syiah kata dah Sunnah ni halal dibunuh. Di Iran pun nampak macam mereka tu nak mempertahankan Islam, tapi Iran tu bukan orang Arab kan, dia orang Farsi kan. Mereka nampak macam nak mempertahankan Islam, tapi fahaman mereka itu Syiah lah pula. Tak bersepakat. Last sekali orang bukan Arab lah yang akan bersama Imam Mahdi di akhir zaman nanti kan, nak melawan dengan Dajjal. Tapi syaitan berjaya menjadikan mereka itu saling bertelingkah antara satu sama lain. Riwayat Muslim, sesiapa yang berkelahi di antara anak Adam lalu membawa berita yang dapat menyakiti salah seorang antara keduanya, dia dapat berita yang menyakiti salah seorang antara keduanya, anak Adam itu, maka jadilah dia tukang fitnah yang tergolong dari kelompok syaitan yang dilabel sebagai sejahat-jahat manusia di muka bumi. Orang yang tukang fitnah, membawa berita yang jahat, yang tak elok di antara keduanya, dialah daripada golongan syaitan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, mahukah kamu aku beritahu siapakah orang yang paling jahat di antara kamu? Nak tahu tak siapa orang yang paling jahat di antara kamu? Para sahabat menjawab, bahkan ya, kami nak tahu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, fa inna syirarakum al-musya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna al-bura'a al-'anat. Yakni orang yang paling jahat di kalangan kamu ialah orang yang membuat fitnah. Al-musya'una bin namimah, orang yang suka membuat fitnah, suka menyebarkan fitnah. Fitnah ni benda yang tak betul, yang salah, yang disebarkan. Contohnya dia ni kata dia ni berzina, tak ada, dia ni tak suka main ni kan, perempuan macam-macam lah. Kalau nak tolak orang tu berzina pun, dia kena ada 4 orang yang, kalau ikut hukum kena ada 4 orang yang saksi yang adil. Nak tahu kata dia ni berzina tu, dia kena mestilah dia tu kalau setakat peluk ke ni kan belum lagi kan, dia kena buat benda tu sampai
Kan nak kata tu lah kan, barulah boleh dikatakan berzina. Itulah orang yang suka menyebarkan fitnah, dia anda sendiri pun tak tahu. Jadi orang yang fitnah tu kena minta maaf balik kepada orang yang dia fitnah tu. Orang yang merosakkan hubungan di antara dua orang yang berbaik-baik, al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang suka merosakkan hubungan di antara dua saudara ini, yang baik ini. Dia ni dua-dua baik, dia nak kata apa lah. Kawan ni main cerita, hantar dah. Dia suka dah kata kat belakang ni. Dia kata macam-macam. Kat depan hang baiklah, tapi yang belakang hang tu dia kata macam ni kan. Last kali dia ni bergaduh dengan kawan tu. Sebabkan dia ni lah, dia ni lah orang yang paling teruk sekali, yang suka mencetuskan permusuhan di antara mereka supaya mereka berkelahi. Al-baghuna al-bura'a al-anat, iaitulah orang yang suka mencetuskan permusuhan di antara mereka supaya berkelahi. Bukan zaman sekarang, zaman dulu pun dah ada. Kalau kita baca, kalau kita pelajari sejarah, faham sejarah, kejatuhan kerajaan Melayu Melaka pun disebabkan oleh masalah dalaman. Mereka kata tu apa, yang Sultan Melaka tu, Sultan Mahmud yang terakhir tu, yang dia dapat berita daripada pembesar ni, kata tu Mutahir itu, iaitu bendahara Melaka itu, nak mengatasi kekayaan Sultan ataupun nak lawan dengan kekayaan Sultan, nak merampas tahta sebagainya kan. Last kali dia percaya dengan benda tu, last kali dia pergi suruh orang bunuh Tun Mutahir, bendahara dia tu. Macam-macam lagi lah yang berlaku di dalam masalah dalaman kerajaan itu sebelum dia tu jatuh. Ada tentera-tentera upahan Jawa yang berpaling tada, macam-macam lagi lah. Dan kita masa tu kerajaan Melaka itu dia mengharapkan tentera-tentera upahan daripada luar, bukanlah tentera upahan daripada kalangan orang Melayu itu sendiri. Tentera upahan Jawa, Bugis, pada Mamak kan, daripada India upahan ni kan, macam-macam lah. Percaya kepada bangsa lain untuk menjaga bangsanya, maka jadi macam-macam lah. Sebelum dia tu jatuh, sama lah kerajaan Islam yang lain. Disebabkan pemimpin mereka yang tidak berpegang teguh dengan agama Islam, tak pakai sangatlah Islam itu, hanya beragama Islam saja. Adalah tali-tali barut ini, sampailah sekarang ini pun ada tali-tali barut yang nak menjatuhkan sesebuah kerajaan yang dibina. Satu kerajaan itu mesti ada orang-orang yang macam ni lah, tali barutnya nak menjatuhkan. Sejak pada dulu lagi ada. Riwayat Ahmad, dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang membuat zina. Riwayat Bukhari dan Muslim. La yadkhulunal jannah, tidak masuk syurga orang yang suka membuat fitnah. Beratnya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada membunuh. Sebab apa fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh? Sebab fitnah itu mulanya daripada lidah. Kalau kita pegang pedang, orang kita pegang pedang, kita nak bunuh orang yang kena bunuh ialah orang yang dekat dengan kita. Kena tikam lah yang dekat tu, nak bunuh orang kan. Lepas tu yang dekat tu lah mati. Tetapi kalau fitnah dengan lisannya, bahkan zaman sekarang ni dengan internet, handset lah, yang macam-macam kan, lagilah cepat.
fitnah tu. Sebar tu sat je. Lepas tu kawan ni dapat tahu, kawan ni dapat tahu. Kata hantar mana ni? Lah, hang tak tahu, hang tak tengok WhatsApp ke? Tak tengok Facebook kan? Tak tengok Twitter kan? Instagram sebagainya ni kan? Hanya di hujung jari saja, lagi cepat. Dulu dengan lisan saja. Zaman ni semakin canggih, macam-macam kan? Sampai kita sendiri pun tak tahu. Jadi tidak akan masuk syurga orang yang suka membuat fitnah. Beratlah orang yang suka membuat fitnah. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun pernah difitnah, isteri Nabi. Atau yang fitnah mereka adalah puak Syiah. Dia kata Sayyidina Aisyah ni buat benda yang tak elok dengan para sahabat, kata berzina sebagainya. Padahal Aisyah tu tak buat sedemikian pun. Sebabkan fitnah itu jadi macam-macam kalangan orang Islam. Bagilah puak ni, ada puak ni, berpuak-puak. Disebabkan fitnah ni. Akhir zaman nanti, zaman lah ni memang cukup banyak fitnah. Jangan mudah percaya kepada fitnah, melainkan kita kena selidiki terlebih dahulu. In ja'akum fasikhun binaba'in fatabayyanu. Sekiranya kamu didatangi oleh orang yang fasik dengan satu berita, hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu. Selidik dulu. Jangan percaya macam tu saja. Percaya kita ni kata betul kot no. Aku nampak merasa macam tu juga, rasa macam tu. Padahal dah bukan tu. Cek betul pun kan. Sebabkan fitnah. Akhir zaman adalah zaman yang penuh fitnah. Kena jaga sesama kita. Jangan mudah percaya. Walaupun datang Facebook ke, kena cek dulu. Betul, selidiki terlebih dahulu. Maksud tukang fitnah ialah orang yang suka membawa kata-kata seorang kepada orang yang lain. Suka bawa kata orang ni tapi bagi tahu kepada orang lain, iaitu membawa mulut. Dia buat mulut, buat berita, orang kata TV3 lah. Suka buat fitnah dia ni TV3 ni. Siapa suka buat mulut ni cerita tak elok, ataupun orang kata radio buruk, macam-macam lah. Siapa suka membawa fitnah. Dulu kita tengok cerita apa Mami Jarum kan. Jarum ni dia suka macam serta benda tak elok lah. Entah lah ni kena tangkap basah. Entah dah anak dia ni macam-macam kan. Hantar lah. Padahal dia ni dah elok-elok je kat rumah tu. Dia pergi rumah ni cerita orang ni suka cucuk orang ni, cucuk orang ni. Macam tu lah. Orang yang suka membawa fitnah. Akhir zaman nanti akan banyak fitnah. Kita kena selidiki. Satakunu al-fitan hatta al-halimu fiha hayran. Akan datang di akhir zaman nanti fitnah sehinggalah orang yang baik di kalangan ni menjadi hairan. Orang baik di kalangan mereka itu jadi hairan. Mereka pun hairan, macam mana boleh jadi macam ni, padahal dia tak buat macam tu pun. Sebabkan fitnah itu. Atau yang suka menghasut di antara dua orang yang berkawan. Dia ni tak boleh tengok dua orang ni baik ni. Awak depan ni baik sangat ni, kata ni tak boleh jadi ni. Aku mesti buat sesuatu ni supaya mereka ni berkelahi. Batu api kan. Dia buatlah, kata hantar dia ni. Dia ni ada ni kan. Adalah. Batu api dia suka nak menghasut supaya dua orang yang berkawan ni berkelahi, bergaduh. Dan yang menyampaikan sesuatu yang bicara yang dapat menyakitkan hati orang. Suka yang sakitkan hati orang. Banyaklah kita kalangan orang Islam ni, mereka tidak ada sifat mahmudah di dalam diri mereka. Sifat-sifat ilmu tasawuf itu tidak ada. Mereka hanya Islam itu secara zahir sahaja.
tidak secara dalaman iman mereka itu. Atau orang yang menyampaikan kata-kata dusta antara satu sama lain supaya mereka bergaduh dan berkelahi. Kata-kata dusta, kata-kata nista yang tidak benar supaya mereka berkelahi. Seperti dia mengatakan, si fulan mengatakan begini, begitu terhadapmu. Dia kata, dia ni kata kat hang ni macam-macam lah serta kat aku ni. Hang tak tahu ke? Kata, dak pun dia depan aku elok aja sembang, tak tahu apa. Kat depan aku dia kata kat hang ni, ya Allah, Allah saja yang tahu. Ni, aku pun tak sanggup lah serta kat hang ni. Macam-macam. Sampailah dia ni bergaduh. Kecuali apa yang disampaikan itu adalah maslahat dan kebaikannya. Melainkan apa yang nak sampai itu kebaikan dan maslahat. Masalah dia nak cerita kata, ni hang ni dak berkawan dengan dia ni, hang tahu dak dia ni macam ni, aku nak nasihatkan hang, janganlah rapat sangat. Sebab aku takut nanti jadi macam ni. Itu mungkin ada maslahat dia. Janganlah dia kata nak bagi berkelahi. Cuma dia bagi nasihat supaya dapat dia tak dapat kecelakaan ataupun keburukan daripada berkawan itu. Umpamanya mengingatkan kejahatan orang lain ataupun memberitahu tentang sesuatu bahaya yang akan berlaku supaya orang yang disampaikan berita itu berhati-hati. Nak beritahu dia ni supaya berhati-hati dengan dia ni bila berkawan. Jangan rapat sangat, jangan percaya sangat. Dia ni pun tak belik juga, dia kata kan. Ada pusing juga. Nak percaya pun boleh, kawan boleh lah, tapi janganlah kan rapat sangat ataupun ni sangat kan. Sebab dia ni pernah ni dah. Macam-macam lah. Supaya dia ni berhati-hati. Dan tidak termasuk ke dalam perangkap orang yang jahat. Nak masuk apa ni? Oh, skim ni kah? Skim ni aku tak tahu. Hari tu ada orang masuk dah skim ni, tapi habislah duit dah tu kan. Dia kata masuk 2,000 dapat 20,000 dalam masa 2 bulan contohnya. Hari tu ada orang masuk dah skim ni, hak dia ni cerita ni, tapi habis duit dia. Dah kata tak tahulah kan. Tapi aku nasihatkan hang, janganlah duk masuk lagi. Saya dah pernah dah orang ni kena. Supaya dia ni tak masuk ke dalam perangkap dan sebagainya. Maka itu tidaklah termasuk perkara yang terlarang. Nampak dah kawan ni kata, hang nak masuk skim apa ni? Adalah pelaburan ni kata online. Kita masuklah duit ni 400, dapatlah 6,000 ke 10,000 ke dalam masa sekejap saja. Rasa macam pernah tengok ni. Siapa dia ni? Dia dikenal sangat lah kan. Dan ni orang dah kenal ni kan. Hang ni kalau tak tahu lah, hang nak masuk tu hang fikir sendiri lah. Tapi banyak lah orang kenal kan. Aku nasihat tak payah masuk lah kan, sebab ramai dah kenal. Itu tidak dilarang, supaya menyelamatkan dia termasuk di dalam perangkap. Melagakan binatang seperti kambing dengan kambing atau ayam dengan ayam dan umpamanya, maka demikian itu hukumnya adalah haram. Laga ayam, laga kambing, kerbau zaman-zaman dulu lah, masa Islam baru mai di tanah Melayu itu, raja-raja Melayu di kalangan mereka itu tidak berpegang sangat dengan agama Islam. Tidak berapa orang kata berpegang lah. Ada yang masih minum arak, bermain judi, ada yang sabung ayam. Yang antaranya ada raja yang catatlah sejarah lah, Raja Kelantan dengan Raja Terengganu, Sultan Kelantan dengan Sultan Terengganu, sabung ayam. Dan mereka mempertaruhkan daerah besut. Siapa menang laga ayam,
dapatlah daerah Besut. Asal Besut itu di dalam negeri Kelantan. Last sekali lawanlah laga yang lawan Raja Kelantan kalah. Last kali Besut tu dapat masuk, dapat ke Terengganu lah kan. Raja Terengganu sebabkan kalah main sabung ayam. Dan sampai sekarang kita tengok orang Besut itu, percakapan mereka itu macam orang Kelantan. Percakapan orang Kelantan. Sebabkan asal mereka tak di Besut itu asalnya Kelantan. Sebabkan raja itu yang sabung ayam kan. Kalau maka dapat ke Terengganu. Nampak raja-raja dulu kan main sabung ayam. Macam-macam lah. Dulu kerbau kan. Di Sumatera tu ada raja senangnya main kerbau. Yang kata Minangkabau sebagainya tu. Kerbau dia itulah yang menang. Lawan kerbau, hak mana yang menang. Lawan tanduk kan. Tengok siapa menang dapat lah. Daerah ke, negeri ke. Macam kita tengok contoh P.Ramlee tu, lawan teka-teki kan. Mempertaruhkan negara apalah. Taruhkan negara dengan teka-teki saja. Pada orang dulu dapat negara tu kena berperang, bertumpah darah. Nak luaskan jajahan. Bukanlah dengan teka-teki macam tu kan. Berapa anak ayam, mana anak itik ke semua kan. Jantan betina sebagainya. Itu pun tak boleh. Dengan mempertaruhkan negara. Bukanlah benda yang kecil negara tu. Satu negeri tu. Tapi sebabkan kejahilan. Sebabkan mereka tidak berpegang sangat dengan agama Islam, mereka buat benda tu. Apabila mereka dah tahu, mereka kena tinggalkan. Wajib ditinggalkan. Laga ayam tadi tak tahulah. Sabung ayam lagi kan. Tahu kan 1,000 ke 2,000 ke. Siapa menang dapat kat dia. Dan seumpamanya, maka demikian itu adalah hukumnya adalah haram. Tak bolehlah macam kita berjudi juga. Ada pertaruhan. Nabi SAW telah melarang perbuatan seperti itu. Jelaslah sesiapa yang melanggar perintah itu, dia termasuk dalam golongan orang yang menderhaka perintah Allah dan Rasulnya, dan dia adalah berdosa. Kalau orang Arab tak tahulah. Ada yang kata teka hujan lah. Ni hujan ke tak? Tak 500. Aku rasa tak hujan lah ni. Kering elok kan. Aku rasa hujan ni. Kering sekali tengok petang lagi. Kan? Main mendung ke apa kan. Bagi aku rasa kan, firasat aku adalah hujan. Taklah 500 kira. Lagi hujan main walaupun setitik, maka dah dapat kat dia. Ya? Dapat lah kan. Mancing ikan ke kata, macam-macam lah. Tengok dulu kepada hukumnya itu sebelum kita masuk nak membuat sesuatu perkara. Menghasut isteri terhadap suaminya supaya porak peranda. Ni ada juga yang nak melagakan suami dan isteri. Kadang-kadang di kalangan adik-beradik kita sendiri. Adik-beradik sendiri, mak menakan, pak menakan ke siapa-apa kan. Ish, nampak ni mesra dengan lelaki bini ni. Nak cucuk sikit lah. Teh tengok cucuk pun kata macam ni, kata macam ni. Kawan pun percaya lah apa semua. Last sekali tak mau dah. Buat macam-macam lah. Last sekali bercerai lah, apalah. Pisah lari kan. Macam-macam. Last sekali siapa ada anak pula tak tahu macam lah. Macam-macam masalah. Berdosa orang ini yang memporak-perandakan rumah tangga orang. Isteri terhadap suaminya. Atau menghasut hamba dengan tuannya. Hamba dengan tuannya. Boleh juga. Agar dia menderhakainya dan termasuk dalam larangan. Supaya hamba ini derhakai tak ikut tuan dia. Maka itu juga dilarang. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha aw 'abdan 'ala sayyidih." Yakni bukanlah
dari kalangan kami sesiapa yang mengganggu hubungan seorang isteri terhadap suaminya, atau seorang hamba terhadap tuannya. Bukanlah di kalangan kami, maksudnya bukanlah di kalangan umatku, bukanlah di kalangan min ummati, ataupun di kalangan umatku yang mengganggu hubungan terhadap isteri dan suaminya, suka kacau hubungan. Yalah, suami isteri kan, hubungan rumah tangga orang suka kacau. Atau dah lelaki hang ni dah tapi mata kawan ikut dan apa semua ni, cek tengok lelaki hang tu ikut dadah ke apa orang kan, balik dah lah lewat malam. Padahal ada tu, adalah kerja dia tu part time ke kan, ada kereta rosak ke tengah jalan apa semua ni, balik lewat ni ada tu pergi mana-mana ni meraya orang kan. Atau seorang hamba terhadap tuannya, hamba dengan tuan lalu tak tahu kan, seorang hamba dengan tuan. Atau sekarang ni tuan rumah itu dengan orang gaji kan, tuan rumah ni dia kata apa, bini tak ada ni asal orang gaji ada seorang tak tahulah kan. Masalah lama dah macam tu kan, adalah dia nak cucuk tu. Masalah bini dia ni kata dek jauh lah, tak tahulah dia ni duk dekat Kedah ni, bini dia duk di Sarawak ni, beberapa bulan dah tak balik ni kan. Laki dia pun duk pergi mana sana sini. Adalah dia kata kan, kok lah macam-macam lah manusia dia nak kata. Jadi orang ini adalah orang yang suka jadi orang kata batu api lah, yang memperandakan rumah tangga orang, hubungan sesama insan, sesama manusia, sesama Islam kita. Jadi kita janganlah tergolong di dalam golongan ini. Masuklah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna min rahmatika ya arhamar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.